Ya, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, kembali kita sekali lagi dalam satu sesi live khas ya untuk membincangkan satu perkembangan baru yang dibawa kepada perhatian saya yang bersangkut paut dengan pilihan raya negeri Sabah, pilihan raya negeri Johor yang bakal diadakan. Ya, jadi kepada saudara-saudari, saya galakkan anda share ramai-ramai supaya apa yang ingin saya sampaikan akan sampai juga kepada pihak yang berkaitan, khususnya Pakatan Harapan. Ya, dan jika berlaku gangguan siaran, jangan ke mana-mana, refresh, saya akan ulang siaran. Baik, saya mulakan ya. Jadi saya dah masuk hari keempat ya, saya bincangkan secara spesifik berhubung dengan pembubaran Dun Johor. Ya, jadi sekali lagi saya menyeru anda rujuk kepada 3 live yang lalu. Sama ada scroll ke bawah rujuk 3 live yang lepas, ataupun rujuk kepada YouTube Regi J. Siritaudin dan rujuk ketiga-tiga live. Ya, di mana saya telah membincangkan secara terperinci MOU antara Pakatan Harapan dengan kerajaan dan hubung kaitnya dengan PRN Johor dan juga PRU 15 yang tidak dapat dielakkan, yang akan diawalkan. Ya, so itu saya benar-benar tidak ingin ulang. Ya, jadi anda rujuk di sana. Baik, saya nak bawa kepada perhatian anda kepada ugutan-ugutan yang telah diberikan oleh pemimpin tertentu kepada kerajaan. Bahawasanya jika PRN Johor berlaku atau Dun Johor dibubarkan, maka mereka memikirkan untuk tarik MOU daripada kerajaan. Okey. Sebenarnya perkara tu memang harus ya, sebab kita tahu MOU ni diwujudkan atas alasan kononnya nak elak PRU atau PRN terlalu awal, kerana kononnya masalah kesihatan belum habis ditangani sepenuhnya. Ya, tetapi kita lihat ini adalah kepalsuan. Ya, saya dah beritahu berulang kali. Petanda pertama ianya satu kepalsuan, bahawa tidak ada niat sama ada daripada Pakatan Harapan ataupun daripada kerajaan untuk melindungi rakyat, untuk mengelakkan pilihan raya demi rakyat. Kita dah lihat di Melaka. Sebab di Melaka 4 adun terlibat dalam usaha menumbangkan kerajaan, pimpinan UMNO di situ. Malah ianya tercetus sebab UMNO menikam UMNO dari dalam, dan 2 adun Barisan Nasional terlibat sama. Ya, jadi ikut MOU seharusnya perkara itu dikecam. Tetapi sebaliknya perkara itu disokong oleh Presiden UMNO Zaid Hamidi ya, yang menekan agar diadakan pilihan raya bercanggah dengan MOU, dan perkara itu turut disokong oleh Anwar Ibrahim. Malah Anwar Ibrahim dilaporkan telah mengadakan perbincangan dengan adun-adun itu secara tidak langsung terlibat dalam usaha menumbangkan kerajaan Melaka. Dan setelah adun-adun ini menumbangkan kerajaan Melaka, Anwar memuji-muji tindakan mereka menumbangkan kerajaan Melaka, dan Anwar menyokong padu diadakan pilihan raya negeri. Jadi di situ kita nampak bukannya disebabkan rakyat yang diwar-warkannya, MOU ni ditandatangani sebab rakyat, demi nak elak pilihan raya, itu semua palsu dan perkara itu terbukti. Jadi seharusnya Pakatan Harapan telah membatalkan MOU sebelum PRN Melaka. Tetapi dia tidak berbuat demikian dan akhirnya dihukum teruk oleh pengundi. Ya. Dan di Sarawak dia kena balun lagi. Ya. Sebelum MOU di Sabah pun dah teruk dah. Lepas MOU dia kena balun. Jadi itu telah menimbulkan kesedaran di kalangan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan di semua peringkat. Ya. Khususnya pemimpin-pemimpin DAP dan PKR. Ya. Yang ramai dah nampak MOU ni perlu dibatalkan. Dan apa yang tidak ingin
dibongkarkan oleh kepimpinan tertinggi Pakatan Harapan ialah sebenarnya kepimpinan tertinggi DAP dan PKR ya mendapat tekanan daripada pemimpin-pemimpin bawahan, termasuk pemimpin-pemimpin bahagian dan cawangan ya untuk membatalkan MOU. Kerana MOU ni sedang membinasakan PH dan sedang menjadikan PH proksi kepada kegagalan kerajaan, proksi kepada Barisan Nasional. Sebab kita tahu ya kluster mahkamah adakan perbincangan dengan Anwar dan DAP dan sebagainya. Jadi bila wujud ura-ura Dun Johor akan dibubarkan, beberapa pemimpin Pakatan Harapan khususnya dari Amanah telah mengugut nak tarik MOU. Nah, kita tahu Pakatan Harapan takut nak masuk PRN Johor. Dia takut sebab dia memang akan kena belasah. Sebab PH dah tahu PRU awal ni tak boleh dielakkan. Jadi takkan beberapa minggu ke sebulan dua sebelum PRU nak adakan PRN nak kena belasah lagi. Kerana ini akan mengurangkan lagi keyakinan penyokong mereka terhadap kemampuan mereka menang. Jadi kalau dah nak tahu nak kena belasah, lebih baik buat PRU dan gunakan medan Johor ni bagi menunjukkan bahawa PH adalah hero, bahawa Anwar adalah hero, bahawasanya jika Dun dibubarkan kami akan tarik MOU ya, dengan harapan jika Anwar dan PH berbuat demikian, mungkinlah 20%, 10% sokongan yang dah lenyap tu mungkin dapat kembali. Jadi mereka menyangka dengan ugutan ni mungkin Dun Johor tidak akan bubar. Tetapi Dun Johor tetap bubar. Dan yang lebih pelik, pembubaran Dun Johor ni secara tidak langsung disokong oleh kluster mahkamah, disokong oleh Presiden UMNO. Secara tidak langsung juga disokong oleh Ismail Sabri. Apabila Ismail Sabri melepaskannya kepada UMNO Johor dan kemudian tidak menentang pembubaran Dun Johor selepas itu. Ya. Jadi di sini dah ada situasi pelik kerana seolah-olah sekarang kluster mahkamah sedang cabar Anwar. Okey, korang kata nak tarik MOU, bila nak tarik MOU? Itu yang kluster mahkamah nak. Sebab jika Anwar tarik MOU, kluster mahkamah nak tarik sokongan, nak cetus pilihan raya umum. Okey. Sekarang ni kita lihat Dun Johor dah bubar, tetapi MOU tidak ditarik lagi. Ya? Tidak ditarik lagi. Selepas Dun Johor bubar, anda rujuklah di mana-mana media, belum ada kenyataan daripada Anwar, belum ada kenyataan daripada Kit Siang, belum ada kenyataan daripada Lim Guan Eng, belum ada kenyataan daripada mana-mana pemimpin utama Pakatan Harapan bahawa mereka akan menunaikan janji mereka untuk tarik MOU. Ya. Tetapi apa yang mereka tidak cerita ialah sekarang Anwar, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang sedang dikecam hebat oleh banyak pemimpin bawahan di bahagian-bahagian, di cawangan-cawangan yang makin tidak percaya kepada kepimpinan DAP, Amanah dan juga PKR. Malah kita lihat di Sabah, 3 pemimpin utama DAP keluar parti. 2 daripadanya adun, seorang adalah bekas senator. Okey, dan ura-ura akan berlaku ya. Tindakan keluar DAP, keluar PKR beramai-ramai disebabkan hilang keyakinan terhadap kepimpinan Anwar, kepimpinan Lim Guan Eng, kepimpinan Mat Sabu. Sebabnya MOU. MOU ni idea siapa? MOU ni idea Tony Puah. Akhirnya makan diri, makan PH. Sekarang PH dilema. Sebabnya Najib Zahid tidak mengumumkan secara terbuka bahawa mereka sokong Anwar. Ya. Tapi mereka terus menyokong ya pembubaran Dun Johor kerana ini akan memberi tekanan kepada Anwar untuk tarik balik MOU. Jika tarik balik MOU, Anwar tak pasti. Okey, adakah kluster mahkamah akan tarik sokongan terhadap Ismail Sabri serta-merta atau selepas PRN Johor? Jika tarik serta-merta tak apa, terus masuk PRU. Kemudian Anwar bolehlah beritahu, kami atas dasar prinsip kami telah menolak MOU. Sebab sepatutnya Dun Johor tidak dibubarkan. Mungkinlah boleh dapat balik sedikit sokongan yang hilang tu. Tetapi apa yang ditakuti oleh PH ialah jika mereka batal MOU sekarang serta-merta,
Mungkin kluster mahkamah sengaja tidak menarik sokongan terhadap Ismail Sabri sehingga selepas PRN Johor. Andai kata kluster mahkamah berbuat demikian, sudah pasti BN akan menang besar di PRN Johor untuk menimbulkan persepsi kononnya BN ini diterima rakyat. Itu yang mereka nak. Ya. Hakikatnya memang BN akan menang besar sebab akan berlaku boikot besar-besaran pengundi di Johor. Ya, kerana pengundi tertunggu PRU, mereka tak kisah PRN. Sebab PRN ni tak ada pilihan banyak. Ramai pihak-pihak yang berkait dengan blok kuasa ketiga ni tak mau terlibat. Jika mereka tidak terlibat, jika tak ada pilihan, kurang keluar mengundi seperti di Melaka. Bila terlalu kurang mengundi, maka ianya akan memihak kepada BN. Ya. Jadi BN mungkin nak gunakan PRN Johor untuk menimbulkan persepsi. Tengok kami kuat, 3 PRN kami dah menang, 2 PRN kami dah menang besar, ya, untuk masuk PRU. Sebab BN tahu di PRU mereka akan kena belasah teruk. Jadi mereka kena timbulkan persepsi. Bukan itu sahaja. BN nak guna jentera pentadbiran negeri. Sebab itu, lagi banyak negeri dia pegang, lagi banyak jentera pentadbiran yang dia boleh kerahkan ketika PRU untuk meningkatkan lagi kemungkinan mereka akan dapat lebih banyak kerusi pada PRU. Jadi itu yang dikhawatiri oleh PH. Jika kita tarik MOU sekarang sebelum PRN Melaka, Johor, bagaimana jika PH, Barisan Nasional ataupun kluster mahkamah, ya, bagaimana jika mereka menunggu selepas PRN Johor baru tarik MOU. So sekarang ni berkecai PH, ya. Tapi mereka ada cuba runding, cuba tenteramkan keadaan, ya. Cuba elak daripada pemimpin-pemimpin bahagian cawangan ni semua membuat kenyataan umum. Tetapi perkara ni tidak dapat dielakkan bagi masa yang lama. Akhirnya satu negara akan tahu bahawa kecoh PH sebab MOU ni. Okey. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Dan selepas live ini berakhir, saya akan letak link kepada artikel berkaitan dan juga kepada saluran Telegram saya di ruang tajuk. Jadi pastikan anda baca artikel berkaitan dan juga sertai saluran Telegram saya, dan sentiasa layari thethirdforce.net untuk perkembangan terkini. Dan siaran ini akan diulang di YouTube Regi J. Siri Taudin pukul 9 malam. Jadi sementara menunggu siaran ulangan ini, rujuk juga live-live yang lepas di mana saya membincangkan secara teliti hubungkan antara MOU, PRN Johor dan PRU. Baik, ada soalan tak? Saya mulakan dengan Syed Azizul. Pendapat saya, penjawat awam tetap menyokong kerajaan UMNO, tetap ada penyokong. Baik. Jika anda lihat rujuk Melaka, ya, jika anda lihat dalam 12 kerusi, dalam sepatutnya bila peratusan mengundi yang keluar mengundi ini terlalu rendah, sepatutnya ia ini memberikan satu kelebihan yang hebat kepada BN, ya. Tetapi biarpun peratusan yang keluar mengundi terlalu rendah, ya, kalau PRU 14 84%, di PRN Melaka baru-baru ni 65%, memang jatuh teruk, ya. Di 12 kerusi BN hanya sekadar berjaya dapat majoriti tipis, tak sampai 1000. Itu pun lepas dah kira bantuan undi tentera, polis dan sebagainya, tak sampai 1000. Jadi ini menunjukkan keadaan BN dah parah. Jika anda baca, pandai buat analisis. Dan jika anda ambil undi PPBM pun kena teruk di Melaka. Sebab PPBM mengkhianati PH dulu. Jika anda campurkan undi PPBM dengan undi PH, walaupun peratusan yang keluar rendah, tetapi jika anda campurkan undi PPBM dengan undi PH, memang banyak kerusi, 10-12 kerusi ni BN kalah teruk. Jadi di situ menunjukkan biarpun peratusan yang keluar mengundi di Melaka rendah, sebenarnya jika anda pandai analisis, BN teruk, tak menunjukkan peningkatan langsung daripada PRU 14 atau peningkatan yang memberangsangkan. Now, cuba anda bayangkan jika ada alternatif hari itu. Jika ada alternatif, sudah pasti lebih ramai akan keluar mengundi dan memilih alternatif. So, kalau
Bab penjawat awam ni saya tak nafikan, memang ada penjawat awam yang akan menyokong. Di PRU14 pun ada penjawat awam yang menyokong UMNO. Tetapi data tidak menipu. Dan anda boleh lihat di Melaka bagaimana sebenarnya prestasi UMNO. Ya. Terima kasih Muhammad Modaris Ruby. Ya. Okey, saya terus ke bawah ya. Bukan Anwar Mustafa Mus, bukan Anwar seorang dapat imbuhan bertaraf menteri, LGE dan Mat Sabu pun dapat. Okey, apa sebenarnya motif ya mereka tidak mereka teragak-agak nak tarik MOU? Itu saya tidak ingin buat spekulasi. Ya. Tetapi kalau di luar sana, tanya je lah secara random. Saya cabar anda semua pergi tanya siapa-siapa. Mengapa pada pandangan Pak Cik, mengapa ya PH teragak-agak nak tarik MOU ni, walhal semua orang nampak dengan jelas MOU ni satu penipuan. Cuba dengar respon. Semua orang jawab dia satu je. Sebab ada peruntukan 2-3 juta ke entah berapa juta kepada setiap kawasan parlimen melibatkan PH. Mereka dapat duit lah, ya, bukan dapat duit untuk peribadi, tapi ada pendanaan. Babak pendanaan ni, mereka ni dah menunjukkan kepada rakyat bahawa mereka tidak sebenarnya berpegang pada prinsip, lebih kepada wang, kuasa dan kedudukan. Itu jawab semua orang. Jadi saya tidak ingin lakukan spekulasi, tapi inilah persepsi orang ramai. Sebab semua orang nampak MOU ni dah jadi bahan lawak jenaka. Cuba lihat kenyataan MB Johor. MB Johor kata, dan saya dah telitikan dalam live semalam, bahawasanya sebab DUN dibubarkan, kononnya sebab kerajaan Johor yang dipimpin oleh UMNO hanya majoriti satu kerusi. Jadi dia mentadbir atas ihsan pembangkang. Jadi perlu ada PRN untuk dapatkan mandat baru supaya boleh mentadbir tanpa perlu ihsan pembangkang. Sebenarnya kenyataan MB Johor ni menjerat Ismail Sabri. Sebab Ismail Sabri secara tidak langsung bersetuju diadakan PRN Johor. Jadi kalau dah bersetuju, maknanya nombor satu, MOU sudah tidak relevan. Sebab MOU adalah untuk elakkan pilihan raya. Jadi kalau Ismail Sabri dah setuju, buat apa bazir duit rakyat nak adakan PRN, lepas tu PRU? Lebih baik adakan PRU. Sebab logik Menteri Besar Johor memang perlu diguna pakai di peringkat persekutuan. Sebab di peringkat persekutuan pun kerajaan rapuh, majoriti tipis, dan dia memerintah atas ihsan MOU bersama Pakatan Harapan. Jadi dah jadi bahan lawak jenaka dan semua orang dapat melihat. Ya. So Anwar memang tertekan sekarang. Depa nak kekalkan MOU sebab dapat pendanaan ke, sebab dapat taraf menteri ke, tapi akhirnya mereka tahu, mereka sedar bahawa jika sekarang mereka tidak tarik MOU, dahlah PH berada dalam keadaan parah berdasarkan keputusan-keputusan pilihan raya negeri di Melaka dan Sarawak. Jika tak tarik sekarang, di PRU mereka akan kena lebih teruk. Ya. So itu jawapan saya. Syed Azirul, sekiranya Najib dimasukkan ke dalam jail serta Zaid dimasukkan ke dalam jail, boleh jadi UMNO kalah. Sekarang ni ada satu persepsi palsu, kononnya tanpa Najib UMNO ni dia tidak akan bernyawa. Tapi sebenarnya UMNO memang akan kena teruk pada PRU. Jika Najib masuk dalam jail sebelum PRU, kumpulan mereka akan kehilangan sokongan bosku yang menyumbang, kita nampak di sekitar 30% kepada sokongan terhadap UMNO yang sedia ada. Tetapi mereka akan tebus kembali sokongan itu daripada pihak yang hanya akan menyokong UMNO jika Najib dimasukkan ke dalam penjara. Jadi tidak akan bawa banyak perubahan. Ya.
Tidak akan bawa yang saya lihat tidak akan bawa peningkatan dalam sokongan atau pengurangan dalam sokongan. Tetapi bukan hanya faktor Najib yang telah mencala reputasi UMNO. Faktor-faktor lain, kegagalan kerajaan secara am dalam menangani wabak, dalam menangani isu banjir, kemaruk kuasa kedudukan yang diperlihatkan semenjak langkah Sheraton, pengkhianatan mandat rakyat, ya, politik darjat, ya, dan pelbagai perkara yang sudah menyebabkan rakyat meluat. So secara keseluruhan, Najib masuk jail sebelum pilihan raya ke, atau pilihan raya diadakan sebelum Najib masuk jail ke, memang akan ada penurunan mendadak dari segi sokongan terhadap UMNO jika PRU diadakan, kerana akan muncul blok kuasa ketiga dan rakyat akan keluar ramai-ramai untuk memilih alternatif. Ya. Okey, saya tak nak speculate keputusan Johor. Saya dah beritahu berkenaan dengan apa pandangan saya keputusan Johor, jadi anda boleh rujuk balik live ni selepas habis. Apa Pian Habibi Hikal, apa pandangan Tuan RJ apabila PM benarkan guru-guru dibenarkan berpolitik, sedangkan dalam peraturan sedia ada ianya membenarkan tidak membenarkan pejabat awam terlibat dalam politik. Saya tak ada komen dalam hal ini. Saya sebenarnya secara peribadi tidak ada masalah jika penjawat awam terlibat dalam politik pada tahap tertentu seperti guru, ya. Saya tidak ada halangan. Okey. Bila anda sebut UMNO ni, saya teringat tak apalah, saya tak nak keluar dari tajuk. Ya, betul. Asma Laili, jangan pandang mudah dengan pejuang parti Blok 3. Mustafa Mus, kluster mahkamah mahukan PRU secepat mungkin. Masalahnya Pak Mail dapat sokongan PH. Okey, ini saya dah jelaskan dan saya jelaskan secara ringkas sekali lagi. Okey, kita tolaklah PRN Johor, kita tolak semua yang telah saya ceritakan, kita tolak semua. Okey. Andai kata lepas PRN Johor ni, andai kata kluster mahkamah menarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Okey. Andai kata 4 MP lah cukup dia tarik sokongan. Ismail Sabri secara sah, kalau kita tolak PH, dia akan hilang majoriti. Tapi kalau kita masuk PH menerusi MOU, dia memang ada sokongan majoriti yang besar. Tetapi bila kita cerita babak gerombolan UMNO ahli-ahli parlimen, UMNO PPBM PAS yang merupakan blok kerajaan ni secara asasnya akan menjadi blok minoriti, sebab dia tidak akan memiliki majoriti jika kluster mahkamah tarik sokongan. Maknanya ini akan jadi kerajaan yang diwujudkan dari blok minoriti atau kerajaan minoriti. Ya, dari satu sudutlah, andai kata tidak ada MOU. Tetapi disebabkan MOU, dia tidak akan dipanggil kerajaan minoriti. Tetapi penyokong Pakatan Harapan akan menyerang Pakatan Harapan kerana terus memberi nyawa kepada satu kerajaan yang seharusnya kini bergelar kerajaan minoriti yang tidak memiliki majoriti. Ya. Malah Pakatan Harapan akan disela, dihukum kerana menyokong seorang Perdana Menteri yang Pakatan Harapan sendiri kata gagal segagal-gagalnya, yang memudaratkan ekonomi negara, memudaratkan kewangan negara dan sebagainya, yang ditolak oleh Presiden parti dia sendiri. Dan ini akan memberi satu tekanan yang cukup hebat bagi Pakatan Harapan bagi menarik MOU. Ya. So Pakatan Harapan akan hanyut, memang dah hanyut bersama, hampir hanyut bersama Barisan Nasional, dan dia memang akan tenggelam terus, ya, jika perkara ini berlaku. Jadi sebenarnya pada pandangan saya adalah satu kekhilafan jika orang kata Ismail Sabri tetap selamat jika kluster mahkamah tarik sokongan. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Akhirnya PH dia kena fikirkan juga masa depan dia. Ya. Dan PH tahu, dia akhirnya dia kena kerja dengan Barisan Nasional. Sebabnya
PH dia akan kena teruk pada PRU, BN akan kena teruk. Malah jumlah kerusi BN campur PH selepas PRU pun tak mungkin tak cukup untuk bentuk kerajaan. Jika PH melengahkan pembatalan MOU sebab nak lihat Najib masuk penjara, dan kemudian jika BN akhirnya bukan lagi dipimpin oleh Najib atau Zahid, PH tak boleh kerjasama dengan BN selepas PRU kerana kumpulan baru yang akan mengambil alih UMNO, dia memang tak nak Anwar, dia tak nak DAP, dia nak kerjasama dengan pihak-pihak lain. So PH dia memang terdesak sebenarnya untuk pastikan PRU diadakan sebelum Najib masuk jail. Asma Laili, RJ, apa kata siapa sahaja MP yang lompat parti dia kena letak jawatan dan PKR dibuat barulah lompat parti. Okey, yang saya faham ahli-ahli mereka yang bertanding ya di PRU kebanyakannya akan membuat perjanjian untuk tidak lompat parti, di mana perjanjian ini akan menyebabkan mereka terikat dari segi perundangan, dan jika mereka melompat parti mereka wajib mengosongkan kerusi. Ada cara benda ni boleh dilakukan. Okey. Baik, saya nak akhiri live ni. Jadi anda boleh menonton kembali siaran ulangannya di YouTube Regi JC Ritaudin. Sehingga kita berjumpa di lain masa, mungkin esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.